Boleh? Oh, okey. Sekejap. Sebabnya saya punya headphone ni problem sikit. Saya buka. Boleh share slide lah. Slide tak keluar lagi. Okey. Sekejap. Ada keluar tak slide? Ada. Ada. Nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua, adik-adik, sahabat-sahabat saudari, yang sama-sama sudi luangkan masa dengan saya hari ini untuk kita sama untuk sebuah perkongsian ni. Kita dah memasuki bulan Ramadan, betul tak? Jadi saya sebagai Kak Hidayah hanya akan membentangkan sebuah talk yang bertajuk Ramadan I'm ready. Okay. Jadi sebelum tu kita nak tanyalah kepada adik-adik semua kan, sahabat-sahabat semua. Okay, adakah semua kan masuk Ramadan ni sebenarnya dah sedia kan ataupun kejut tu macam mana kan? Sebab saya sendiri pun rasa macam sekejapnya dah Ramadan tahun ni, betul tak? Dah tiba-tiba dah Ramadan 1443 Hijrah kan? Padahal rasa macam baru je lagi raya tahun lepas kan, macam PKP tahun lepas, dan tiba-tiba dah masuk dah Ramadan yang baru ni, yang next ni. Okay. Jadi semua orang rasa masa tu berlalu dengan begitu cepat, betul tak kan? Jadi kita ni sebagai manusia, kita kena kita ingat balik, bahawa dalam Quran sendiri Allah sebut bahawa masa tu memang manusia ni akan rugi dengan masa, melainkan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang mengingatkan, yang menasihatkan dalam kebaikan. Okay. Slide saya bergerak tak? Kak Nat? Belum lagi, tak bergerak. Tak? Belum lagi, lambat kot. Okey dah. Dah? Okay. Getting ready for Ramadan. Saya tanya pada adik-adik semualah untuk sahabat-sahabat kan. Sebenarnya kita betul-betul ke bersedia untuk memasuki Ramadan ni? Kalau Ramadan ni saya suka gunakan istilah madrasah Ramadan. Sebabnya dalam Ramadan ni sendiri macam-macam yang kita boleh buat. Okay, yang lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan pahala kan. Jadi kita boleh tambahkan ilmu, kita boleh mengaji dan macam-macam amalan ibadah lain yang kita boleh buat. Okay. Jadi perasan tak, kita orang Islam sebelum masuk Ramadan ni, daripada 3 bulan sebelum, kan, daripada bulan Rejab lagi, kita dah doa kan, bahawa kita selalu minta pada doa kita, ya Allah sampaikanlah aku pada bulan Ramadan, dan berkatilah aku di bulan Rejab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Jadi kita berdoa awal lagi daripada sebelum bulan Ramadan lagi untuk sampai ke bulan Ramadan. Jadi kita ni kira sangat beruntung lah kan, sebab kita boleh masuk dalam bulan Ramadan ni. Akhirnya kita sampai, Allah izinkan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan ni. Jadi bulan Ramadan ni bukanlah bulan yang tak sama macam bulan-bulan lain kan. Bulan yang dia special, dia istimewa dia sendiri. Dan saat bulan Ramadan ni adalah saat untuk kita memperbaiki diri kita untuk menjadi hamba yang lebih baik. Jadi kalau macam mana kita nak dapatkan Ramadan yang betul-betul Ramadan yang betul-betul bermakna buat diri kita, kita mestilah kena ada persediaan, betul tak?
kan, persediaan dengan apa benda yang perlu kita buat dalam bulan Ramadan tu sendiri. Okey. Okey, pertamanya adalah sebagai seorang Muslim, kita mestilah rasa gembira bila Ramadan ni datang. Okey, bukannya gembira ni sekadar kita di mulut je, bukannya sekadar kita menyanyi Ramadan tiba kan. Tak macam tu kan. Walaupun tu salah satu kalau kita menyanyi tu mungkinlah kita riang kan Ramadan dah sampai kan. Tapi tak semata-mata untuk tu. Tetapi bulan Ramadan ni kita gembira sebab apa? Okey, pertamanya saya kongsikan dalil daripada Al-Quran sendiri. Yang mana Allah berfirman dekat dalam surah dekat dalam surah Yunus. Okey. Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surah Yunus ayat 58. Okey. So bila datangnya bulan Ramadan kan, kita mood kita ni kita automatik jadi happy mood. Okay. Sebabnya banyak sangat kelebihan dan kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan ni. Okay. Dan kalau kita bergembira dalam bulan Ramadan ni, sebabnya bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang mana Allah hadiahkan untuk kita sebagai manusia. Kan? Untuk kita membersihkan diri kita daripada dosa-dosa kita. Okay. Okay. Dan selain daripada itu, saya kongsikan. Okay. Yang seterusnya adalah sebahagian salaf. Okay, sebahagian salaf ataupun salafus salih, orang-orang yang bersoleh terdahulu, mereka ni betapa rasa teruja ni nak sambut Ramadan ni sampai mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum daripada bulan Ramadan. Mereka dah berdoa dah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan ni. Jadi 6 bulan tu, bayangkan tempoh 6 bulan tu dekat setengah tahun kan, setengah tahun berdoa supaya sampai bulan Ramadan. Padahal lambat lagi kan, betul tak? Macam kita ni, kalau kita doa tadi daripada bila? Bulan Rejab kan, bulan Rejab, Syaban, kemudian sampai Ramadan tu baru 3 bulan, betul tak? Baru 2 bulan sebelum kan. Tapi para salafus soleh dulu mereka lebih awal lagi. Sebab apa? Sebab mereka tahu bulan Ramadan ni dia punya kelebihan berganda-ganda dan begitu besar. Dan mereka nak kejar kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ni. Okey, jadi kita sendiri sebagai seorang Muslim, so kita pun kena rasa happy, rasa gembira dengan bila Ramadan ni datang. Dan saya rasa saya sendiri pun bila Ramadan datang ni kita akan rasa perasaan yang macam rasa seronok, betul tak? Sebab apa? Sebab dalam bulan ni kita dapat lihat orang Islam ramai-ramai semua melakukan ibadah yang sama, iaitu puasa, and then berbuka sama-sama, solat tarawih sama-sama. So dia macam aura dia lain kan, dia punya mood dia lain kan dalam bulan Ramadan ni. Sebab kita nampak ibadah tu orang Islam lakukan bersama-sama dan kita berkongsi ibadah yang sama. Kak Hidayah, kalau tak nampak, kalau slide tak berjalan. Kak Hidayah. Ya? Slide ni tak berjalan. Saya buka saya punya slide lah ya. Oh ya? Boleh. Okey, jap. Okey, boleh. Tak gerak. Mana share? Apa tak hantar lagi flyers? Lupa.
Sekejap. Okey, Kak Nat dah sampai page yang ke Okay, nampak tak? Saya dah share. Nampak? nampak. Ini dah. Okey. Dah sampai page yang ke-7. Ni ke? Sekejap Okey. Okey betul. Okay, thank you Kak Nat. Okay. Maaf, okey. Okey, jadi kita teruskan. Okey, kelas pula. Sebab dah biasa mengajar. Okey, kenapa harus bergembira dengan kedatangan Ramadan? Okey, banyak sangat. Okey, apa specialnya Ramadan ni memang banyak sangat. Dia adalah bulan, antaranya bulan kemuliaan. Okey, bulan berkah, bulan rahmat. Okay, dalam bulan Ramadan ni juga pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Ada hadis yang menyebutkan tentang tu. Okay, yang mana kalau kita buat kebaikan ni memang berganda-ganda kita punya pahala. Okay, dan bila datangnya bulan Ramadan ni, bulan Ramadan juga adalah salah satu bulan yang bulan keampunan. Okay, jadi inilah waktunya untuk manusia ni menghapuskan dosa-dosa dia yang lalu, betul tak? Sebab kita kan sebelum bulan Ramadan kan kita kadang-kadang yelah kita tak sedar yang kita melakukan dosa ataupun kesilapan. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita menyucikan diri kita. Membersihkan diri kita ataupun mengingatkan balik diri kita supaya bertaubat daripada dosa-dosa. Okay? Sebab apa? Sebab kemaksiatan yang kita lakukan tu Allah Alam kan, hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang Allah kata, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan. Yang syurganya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sebagai Muslim, kita nak kejar takwa tu. Itu adalah salah satu daripada tujuan tu sendiri. Tujuan puasa tu sendiri. Hikmah daripada bulan Ramadan ni, Allah sebut semoga kalian nanti bertakwa. Jadi next. Apa lagi istimewanya bulan Ramadan ni? Selain daripada yang saya sebut-sebutkan tadi. Kita tengok istimewanya adalah bulan Ramadan ni adalah bulan turunnya Al-Quran. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah kata yang bermaksud beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara hak dan yang batil. Kerana itu barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi kita semua tahu kan yang bulan Ramadan ni sebenarnya kita tahu bulan turunnya Al-Quran. Jadi ini special lah, betul tak? Sebab apa? Sebab Al-Quran tu kita tengok betapa Al-Quran tu dia adalah sebuah kitab yang mana dia merubah hidup manusia. Allah turunkan Al-Quran ni untuk jadi petunjuk untuk manusia. Tanpa Al-Quran, bayangkan, tanpa Al-Quran manusia ni memang tak tahu apa-apa kan. Tak kenal Tuhan, tak kenal malaikat, tak kenal siapa yang menciptakan dia, dan tak tahu banyak ilmu. Sebab dalam Al-Quran tu sendiri banyak rahsia dan banyak sangat
keajaiban dalam Al-Quran tu. Okay, dan dia bukan kitab untuk kita baca je. Okay, tapi untuk kita praktis dan kita amalkan. Okay, seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Okay, selain daripada tu, Al-Quran juga menjadi pembawa kabar berita, okay, dan memberi peringatan kepada kita. Okay, next. Okay, yang seterusnya adalah istimewanya bulan Ramadan sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan, Allah hadiahkan kepada kita satu malam yang sangat special, iaitu malam Lailatul Qadar. Okay, malam Lailatul Qadar ni Allah sebut dekat dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadar. Okay, surah ni memang famous lah. Memang baca bila dalam bulan Ramadan dalam surat Tarawih, kan? Okay, yang mana Allah kata, Allah berfirman yang bermaksud dalam ayat yang pertama hingga 5. Okay, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Okey, jadi kita bila Lailatul Qadar ni ibarat macam satu offer, kan, offer pada kita. Siapa yang tak nak kan offer bila kita nak beli baju raya ke, beli kuih raya ataupun dia apa-apa barang lah, kan, ada offer, ada diskaun kan, yang sangat berbaloi. Siapa yang nak tolak? Mesti tak ada orang nak tolak kan, mesti semua orang nak grab cepat-cepat. Jadi samalah macam Lailatul Qadar. Jangan kita remehkan, okay, hadiah yang Allah dah bagi pada kita, iaitu Lailatul Qadar ni. Okay, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Okay. Dan keutamaan malam Lailatul Qadar ni, bahawa pada malam tersebut, okay, siapa yang beramal ataupun beribadah pada malam tu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Okay. Dan malam Lailatul Qadar ni juga ada istimewa sebab apa? Sebab malam Lailatul Qadar ni adalah malam diturunkan Al-Quran. Okay. Macam ni kita tahu Al-Quran ni kan diturunkan secara berperingkat-peringkat kan. Okay, so daripada Lauh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Okay. Malam Lailatul Qadar ni lah malam turunnya Al-Quran tu secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. And then lepas tu barulah Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad. Okay. Jadi itulah perbezaan malam Lailatul Qadar dengan malam nuzul Quran yang orang sambut nuzul Quran pada 17 Ramadan, betul tak? Okay. Okay, next. Yang seterusnya, apa yang kita boleh buat untuk kita bersedia pada bulan Ramadan ni adalah kita perbaharui niat kita. Okay. Niat ni memang perkara yang perkara yang asas lah dalam satu amalan atau satu ibadah. Sebab tu kebanyakan kitab kan ulama susun bab niat ni akan berada pada depan sekali. Okay, sebab apa-apa perkara apa-apa ibadah bergantung pada niat kita. Okay, dan hadis ni memang hadis yang biasa dengar lah kan. Yang hadis ni adalah daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkatanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, maksudnya sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. Okay, maka sesiapa yang hijrahnya kerana Allah, maka dia akan dapat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia, dia akan dapatinya, ataupun perempuan, ataupun jika kerana perempuan yang dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia niatkan. Okay, jadi kita punya amalan kita ni tergantung pada niat kita. Okay, niat kita kerana siapa, maka itulah yang akan kita dapat. Okay, jadi apa kaitannya dengan Ramadan ni kan, niat ni kan?
Okay, jadi saya bagi contoh dekat sini lah. Okay, kat dalam bulan Ramadan ni mungkinlah ada antara kita ataupun orang-orang di luar sana lah. Kan? Dia ni, Ramadan nak dekat, dah datang lah. Okay. Lepas tu, dia macam seronok kan. Sebab apa? Sebab bila Ramadan datang, boleh puasa, nanti boleh kurus, boleh diet dan sebagainya. So, kalau dia niatkan berpuasa tu hanya kerana untuk dia nak kuruskan badan ataupun nak berdiet semata-mata, maka dia akan dapatlah benda tu. Dan contoh, kalau dia berpuasa tapi ada ganjaran yang dia dapat. Macam kita kecil-kecil tu kan. Contohnya kalau kita puasa penuh, dapatlah RM30 sebulan daripada nenek bagi ke mak ayah bagi ke kan. Jadi itu kalau kita berpuasa semata-mata kerana hadiah ataupun ganjaran yang kita nak, kita akan dapat benda tu kan. Tapi adakah itu yang sebenar-benar yang kita nakkan betul? Mestilah tak kan. Okay. Ada juga orang yang dia berpuasa kan, tapi dia suka bulan Ramadan ni sebab apa? Sebab dia ada bazar kan. Bila ada bazar, boleh pergi bazar Ramadan, boleh tengok macam-macam makanan, boleh tengok macam-macam minuman, ada banyak pilihan kan. Jadi dia rasa macam meriah kan. So itu pun maksudnya kita punya niat tu macam larilah daripada tujuan asal kita kan. So sebenar-benarnya yang kita perlu buat adalah kita niatkan kita berpuasa hanya kerana Allah. Okay, sebab apa? Sebab kita punya amalan dan apa-apa ibadah kita lakukan, Allah akan terima yang kita buat kerana Allah. Jadi kita jaga kemurnian niat kita tu kan. Keikhlasan niat kita tu. Bukan kita buat kerana apa? Kerana ada something atau whatever lah. Kita buat kerana Allah. Okay, yang keduanya adalah saya nak kongsikan hadis daripada yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku akan membalasnya. Nampak tak beza antara puasa dengan amalan-amalan yang lain? Okay? Kalau ibadah-ibadah yang lain kan, amalan-amalan yang lain, kita buat, kita dapat pahala kan. Tapi untuk puasa ni, kenapa disebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah khususkan, Allah sebut yang puasa ni adalah untukku. Okay, dan Allah yang akan ganjari, Allah akan balas. Okay. Sebab apa? Sebab 1 kg RM2. Okay. Kerana ibadah puasa ni ajaibnya sebab dia satu ibadah yang macam sangat-sangat rahsia. Okay. Antara kita dengan Allah saja yang tahu. Okay. Sebab apa? Sebab kalau kita berpuasa dengan orang lain berpuasa, tapi di sebalik tu kita tak tahu kan apa, adakah dia menjaga puasa dia tu ataupun kalau contoh kalau dia berpuasa tapi dia makan senyap ataupun minum senyap. Okay, orang lain tak boleh tahu betul tak. Jadi hanya Allah sahaja yang tahu. Itu adalah salah satu, okay, sebab kenapa puasa ni adalah satu ibadah yang Allah sendiri akan membalas. Okay, maksudnya dia akan berkait dengan kita punya niat dan keikhlasan kita. Okay. Jadi kita sebagai apa? Kalau kita berpuasa, kita jaga betul-betul kita punya niat dan jaga puasa kita tu supaya betul-betul kerana Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat dapat pahala. Okey, yang ketiga. Next. Okay, yang ketiga adalah persediaan dari segi fizikal. Okey, adik-adik ataupun sahabat-sahabat yang berpuasa kan, jangan abaikan persediaan dari segi fizikal ni, penting. Okey.
Kenapa penting? Sebab bila kita puasa yang kita kena jaga kita punya apa badan kita, fizikal kita. Sebab kita tak makan dan kita tak minum kan. Kita tak maksudnya kita apa tenaga tu kita tak dapat daripada makan dan minuman sebab kita tahan diri kita daripada makan kan ada sepanjang daripada subuh sampai maghrib kan. So kita kena pertama sekali next. Okay, pertama sekali kita kena pastikan bekalan diri kita cukup dan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Okey, sebab itulah dalam Islam disyariatkan kita untuk digalakkan, disunahkan kita untuk bersahur. Okay, ketika kita sedang berpuasa. Maksudnya sebelum puasa lah sahur. Okay. Satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan daripada Nabi SAW bermaksud semua sahur adalah berkat. Sebab itu jangan kalian tinggalkan meskipun salah seorang daripada kalian hanya minum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan kalangan malaikatnya memberikan selawat untuk orang-orang yang bersahur. Okay, betapa besarnya ganjaran orang yang bersahur ni. Sampai kan, okay, Nabi kata jangan tinggalkan sahur walaupun kita hanya teguk air. Okay, minum segelas air. Okay, sebab apa itu adalah bekal kita untuk kita berpuasa pada siang hari. Okay, jadi next. Jadi waktu kita berpuasa, kita mestilah bangun pagi kan untuk bersahur, betul tak? Okay, sebab dalam ibadah sahur tu sendiri ada keberkatan dekat situ. Okay, dan sahur ni juga membezakan antara ibadah puasa orang Islam dengan ibadah puasa orang yang bukan Islam. Okay. Hadis daripada Amru bin Al-As radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW sabda yang bermaksud perbezaan di antara puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani itu ialah dengan makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Jadi pentingnya kita untuk bersahur ni adalah membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, orang yang bukan Islam lah. Kita sebagai orang Islam digalakkan, disunahkan untuk mengambil sahur. Okay. Next. Yang ketiganya adalah orang yang ni tentang kelebihan orang-orang yang mengambil sahur. Orang-orang yang bersahur. Okay. Bersahur sangat digalakkan. Okay. Kerana ia adalah salah satu daripada sunnah. Okay. Dan Rasulullah sendiri bersabda yang bermaksud bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu adanya keberkatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Next. Okay, yang keempat. Yang seterusnya adalah cara kita untuk menjaga fizikal kita. Okay, masa kita berpuasa pada siang hari, kita elakkan daripada tidur yang berlebihan. Okay, sebab apa? Bila kita tidur yang berlebihan, dia akan menjadikan badan kita lemah, kita lesu, kita rasa tak bersemangat. Jadi tidur yang berlebihan ni tak elok untuk badan. Kalau tidur sekejap untuk kita mendapatkan tenaga kita balik, tak apa, tapi tidur yang berlebihan tidak digalakkan. Okay. Yang mana Imam Al-Ghazali ada pernah berkata, maksudnya bahkan daripada adab berpuasa adalah tidak memperbanyakkan tidur pada siang hari sehingga seseorang itu merasakan kelaparan, haus dan merasakan lemah upayaannya. Okay, maka dengan itu akan dibersihkan hatinya. Okay. Jadi kita instead of kita tidur yang berlebihan ni, kita boleh isi masa kita dengan perkara-perkara yang lebih mendatangkan pahala. Contohnya kita boleh berzikir ataupun mengaji dan sebagainya. Okey, yang keempat, yang kelima.
Yang kelima yang adalah tidur. Tidur awal ni. Ni adalah penting. Okay, sebab apa? Sebab bila kita tidur awal, dia akan membantu kita untuk mendapatkan rehat yang cukup lah. Jadi kita insyaAllah kita akan mudah untuk bangun sahur. Sebab apa? Sebab nak bangun sahur kan bangun awal, betul tak kan? Jadi kalau kita nak dapatkan rehat yang cukup, kita mestilah pastikan diri kita untuk tidur awal juga. Okay, next. Yang keempat adalah apa yang kita boleh buat untuk kesihatan Ramadan ni adalah kita tambahkan ilmu, tambahkan diri kita dengan ilmu dan sakofah. Okay, bekalkan diri kita dengan ilmu. Okay, ilmu ni sangat penting sebab apa? Sebab kalau kita nak beribadah, kita perlukan ilmu. Kalau tak, ibadah kita akan jadi sia-sia. Sama juga macam bila kita dah sampai bulan Ramadan ni, so kita bekalkan diri kita dengan ilmu-ilmu, terutamanya yang berkait dengan Ramadan lah. Okay. Contohnya lah, ni antara contohnya. Okay, next yang boleh saya kongsikan. Okay, contohnya kita ambil tahu tentang apa? Tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara sunat ketika berpuasa, perkara makruh ketika berpuasa. Okay, so sebab kita berpuasa kan, takut-takut mungkin ada perkara yang kita buat tu yang menyebabkan kita batal puasa. Sedangkan kita tak sedar. Okay, so bila kita tahu, kita tambah ilmu kita tentang hukum makan berpuasa ni, jadi kita akan lebih, kita dapat amalkan, kita dapat praktis dalam kehidupan kita lah. Okay, jadi contoh dekat sini adalah contoh perkara sunat ketika berpuasa, apa yang kita boleh buat. Okay, melewatkan sahur. Okay, kalau berbuka, kita kena segerakan. Okay, contoh perkara makruh. Perkara makruh ketika berpuasa, kerak berkumur-kumur kan, ataupun gosok gigi setelah gelincir matahari. Okay, ataupun melihat perkara yang haram. Kita adalah antara perkara yang makruh berpuasa. Okay. Kemudian perkara yang membatalkan puasa. Ni pun penting. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak jaga puasa kita daripada terbatal. Supaya apa? Supaya ibadah kita tu menjadi sah. Okay, jadi sekiranya ada perkara yang membatalkan puasa ni, so kita kena ganti baliklah puasa kita tu pada hari yang lain. Seterusnya yang kemudiannya next adalah menghadiri majlis ilmu ataupun taman-taman syurga. Dalam bulan Ramadan ni, terutamanya sekarang ni, perasaan kita ada banyak sangat kuliah-kuliah ataupun ceramah-ceramah yang berkaitan tentang bulan Ramadan ataupun benda-benda lain. Okay, contohnya macam dekat TV kan, ada perkongsian tentang tadabbur Quran contohnya. Okay, jadi kita boleh isi masa kita dengan mendengar. Okay, itu adalah contoh-contoh yang boleh kita buat. Okay, next. Okay, yang seterusnya nombor 5, kita boleh membuat perancangan Ramadan ataupun planner Ramadan. Okay, kita boleh setkan goal kita, apa yang kita nak dalam bulan Ramadan ni. Okay. Ini bergantung pada masing-masing lah. Okay, individu apa yang dia nak capai dalam bulan Ramadan ni. Mesti setiap orang ada misi ataupun target tersendiri kan untuk nak buat apa sepanjang bulan Ramadan ni. Okay, contohnya lah. Okay, ni antara contoh-contoh yang kita boleh lakukan adalah melazimi bacaan Al-Quran. Okay, contohnya dia boleh dia nak target nak khatam. Okay, nak khatam bulan Ramadan ni, so dia boleh prepare siap-siap. Okay, satu hari berapa muka surat yang dia boleh baca. Okay, ataupun dia plan dia nak hafal surah-surah lazim yang terdapat
dekat dalam Al-Quran kan, surah-surah pendek tu kan. Mungkin ada antara yang antara surah-surah yang masih belum ingat atau belum lancar dan sebagainya. Jadi nak perbaiki hafalan tu. Okay, jadi itu pun boleh juga masukkan dalam perancangan kita. Okay. Okay. Kemudian saya kongsikan firman Allah, di mana Allah berkata dalam Al-Quran yang bermaksud, dan bacalah Al-Quran dengan tartil ataupun perlahan-lahan. Okay. Jadi bila kita baca Al-Quran tu kita ingatlah adab-adab ketika membaca Al-Quran. Okay, next. Okay. Sebab apa baca Al-Quran? Okay, Al-Quran ni adalah yang akan menjadi pendamping kita di hari kiamat. Okay, dia akan memberikan syafaat pada pembaca-pembaca. Okay, yang mana Rasulullah bersabda yang bermaksud bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembaca. Okay, jadi kita ketika hari kiamat, istilah kita sebagai manusia berebut kan, kita nakkan syafaat, nak syafaat. Jadi bagi orang yang membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran, maka Al-Quran dapat memberikan syafaat pada mereka. Okay. Ada juga disebutkan dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW sabda yang bermaksud, okay, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digantikan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak katakan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, okay, dan mim satu huruf. Okay. Maka daripada setiap huruf daripada dalam Al-Quran tu, kalau dibacakan, dia akan mendapatkan pahala. Okay, jadi bila baca satu ayat daripada Al-Quran ni, berapa banyaklah pahala dia dapat. Okay, bayangkan berganda-ganda pahala yang dia dapat tu. Bila dia baca satu surah kan misalnya, tu baru surah pendek. Kalau satu muka surat, berapa banyak huruf dalam tu, berapa banyak pahala dia dapat. Okay, next. Okay. Next adalah Ramadan goal. Okay, kita boleh buat checklist Ramadan kita sendiri. Okay, contohnya macam kita tulis dekat dalam satu nota kita, buku kita, amalan-amalan yang kita nak capai, nak target, dan hari ni kita dah buat belum, contohnya macam solat duha, solat waktu, solat tarawih ataupun qiyamul lail, sahur, kita boleh tick lah dekat kita punya buku tu. Supaya supaya kita lagi semangat bila kita ada checklist ni, kita dapat nampak kita punya ibadah tu konsisten ataupun tak kita buat. Okay, next. Okay, next adalah amalan bulan Ramadan. Ni antara amalan-amalan amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan. Okay, antaranya adalah bertaubat. Kita boleh bertaubat sebab paling memang Ramadan ni memang special sebab dia adalah bulan keampunan. Okay, jadi kita bertaubatlah. Okay, sebanyak mungkin ke atas dosa-dosa kita. Selain daripada tu, kita boleh juga lakukan solat tarawih, boleh bersedekah, okay, boleh bertadarus dengan kawan-kawan ataupun dengan ahli rumah. Okay, kita boleh bersahur bersama keluarga. Okay, kita boleh berzikir, kita boleh beriktikaf ni dekat masjid. Okay, bagi yang lelaki, kalau perempuan sebaiknya di rumah. Kemudian kita boleh menyambung silaturahmi. Okay, menyambung silaturahmi ni kita berbaik-baik dengan sahabat-sahabat kita ataupun siapa jiran ke, saudara mara ke, ahli keluarga ke, kan, mana yang ada hubungan yang tak elok ataupun tak baik. Okay, kita jadikan bulan Ramadan ni sebagai bulan kita bermaafan. Okay, tu seterusnya. Next. Ni contoh-contoh juga. Okay,
ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan. Okay, memperbanyakkan zikir. Zikir yang Allah sebut, yang mana Allah berfirman, ingatlah kamu padaku nescaya aku akan ingat pula kepadamu. Okay, zikir ni adalah amalan yang paling simple dan paling mudah kita nak buat, betul tak? So kita just gunakan mulut kita kan. Walaupun kalau kita tak tak kuat-kuat pun kita tahan just telinga kita dengar ataupun kita bertasbih kan. Betapa simple dan pendeknya zikir ni sampai kan seringkas ucapan tu boleh mendapatkan pahala. Kan? Maksudnya zikir ni memang kira ibadah yang senang dan mudah untuk kita nak buat. Okay, insyaAllah sama-sama kita istiqamah untuk buat. Okay, next adalah bersedekah. Okay, bersedekah ni kita boleh buat dalam macam-macam bentuk. Okay, kita bersedekah. Contoh kan, kalau tak ada duit kan, nak sedekah duit. Kita boleh, bila kita masak lebih, kita boleh sedekah kat jiran, sedekah dekat kawan, hantar pergi rumah dia. Okay, so itu benda-benda yang boleh merapatkan silaturahim. Kan? Benda-benda yang boleh mendatangkan pahala. Okay? Okay, kemudian Nabi ada bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah di antara amalan yang boleh hapuskan dosa juga. Okay, dan ada disebut dalam sebuah hadis yang mengatakan bahawa Nabi seorang yang dermawan. Betul tak kan? Nabi seorang yang suka bersedekah. Tapi dalam Ramadan, Nabi punya sedekah tu lagi laju daripada angin yang bertiup. Kan? Kalau angin tiup kan rasa memang rasa melayang. Betul tak? Laju je kan. Tapi Nabi punya sedekah dalam Ramadan lagi laju daripada angin yang bertiup. Okay, menunjukkan bahawa betapa kerapnya Nabi ni bersedekah. Okay, next adalah memaafkan orang. Ini untuk kita hubungkan balik silaturahim kita tu lah. Okay. Jadikanlah bulan Ramadan ni bulan untuk kita menyambung tali persaudaraan kita. Okay. Bukan nak tunggu raya je. Okay. Nak tunggu raya baru nak minta maaf, nak salam. Tak. Daripada bulan Ramadan ni kita dah boleh menghubungkan silaturahim sesama kita. Okay, mana-mana yang ada masalah, yang ada problem dengan hubungan persaudaraan dia. Maka dalam bulan Ramadan ni adalah bulan terbaik untuk kita saling mengeratkan silaturahim. Okay. Okay, yang next kemudian adalah ini untuk tambahkan semangat lah. Okay, ni option je. Macam saya dulu masa zaman belajar dulu lah. Masa duduk satu rumah dengan kawan-kawan kan, masa tu kami suka bila datang Ramadan je, okay, semangat buat spring cleaning rumah kan. Sebab sebab kita nak bersihkan rumah kita kan. Bila rumah kita bersih, kita akan rasa mood kita lain, lagi happy, lagi ceria, lagi semangat. So Islam sendiri pun pentingkan kebersihan, betul tak? Kan Islam sukakan kecantikan. Jadi why not kalau kita bersihkan rumah kita dan buat satu sudut khas, kita hiaskan Ramadan corner ke kan, untuk kita naikkan semangat kita. Okay, ataupun Ramadan corner tu kita boleh buat tempat kita macam mini surau lah kan, untuk kita solat dekat situ, solat dekat ruang tu, pilihlah tempat yang bersih kan. So kita akan lebih khusyuk lah untuk kita beribadah kan. Sebab apa? Sebab kita punya persekitaran pun bersih. Okay. Okay, jadi itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Okay, saya harap bermanfaat untuk semua. Cumanya sebelum saya sudah, okay, saya minta maaf kalau saya agak cakap terlalu laju, sebab saya kejar masa. Tapi saya nak main quiz dengan kawan-kawan semua, boleh tak? Quiz pendek je, sekejap je. InsyaAllah. Sekejap ya. Mana pula? Jadi. Okey, sekejap Jadi saya minta izin Kak Nat, saya nak share screen boleh? Boleh. Sekejap.
Penat dah. Okey ni. Okey, ada tak keluar? Ada. Okey. Yang ni saya suka buat tulis sama-sama lah. Okey, jadi siapa yang nak jawab boleh boleh tulis kat chat pun boleh nak jawab spontan pun boleh juga. Okey, kita buat express je. Okey, nombor 1. Bulan yang disyariatkan berpuasa. Siapa yang nak jawab? Boleh je jawab spontan. Bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan. Yes. Okey, ni adalah pengetahuan quiz pengetahuan lah kan, umum. Okey, nombor 2. Surah yang mensyariatkan puasa. Siapa yang tahu surah yang mensyariatkan puasa? Al-Baqarah. Surah? Al-Baqarah. Okey, kita tengok betul tak? Al-Baqarah. Yes, surah Al-Baqarah betul. Okey, nombor 3. Berpuasa di bulan Ramadan ialah rukun apa yang ketiga? Kakak rukun apa? Rukun puasa ke? Rukun solat ke? Islam. Yes, Islam. Masya Allah. Ni ramai sangat yang menjawab. Terima kasih yang bagi respon nombor 4. Okey, antara perkara yang membatalkan puasa ialah, okey, ada 6 huruf dekat sini. Agak-agak apa dia? Apa perkara yang membatalkan puasa ya? Kan banyak kan? Tapi apa jawapan dekat sini? Muntah. Agak-agak apa dia? Apa perkara yang membatalkan puasa yang jawapannya ada 6 huruf? Muntah. Okey, muntah tu jawapannya adalah murtad. Muntah tu jawapan ya jika muntah dengan sengaja. Okey, tapi jawapan dekat sini dia nak murtad lah. Okey, tak apa. Muntah tu betul jika muntah dengan sengaja. Okey, nombor 5. Makan sebelum waktu subuh. Apakah yang dinamakan dengan perkara tersebut? Sahur. Betul, tepat sekali. Okey, nombor 6. Perkara makruh jika dilakukan dengan kerap ketika berpuasa. Apa dia? Perkara makruh. Ini kita revise balik. Agak panjang, dia ada 9 dekat situ. Tapi ni memang orang dah orang sudah tahu dah benda ni. Gosok gigi. Okey, gosok gigi. Betul. Okey. Bagus. Okey, nombor 7. Solat sunat yang hanya ditunaikan pada bulan Ramadan. Tarawih. Betul. Masya Allah. Bagus ni semua. Okey, nombor 8. Okey, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Masya Allah. Semua bijak-bijak belaka. Okey, nombor 9. Hukum puasa pada 1 Syawal. Pada hari raya pertama, apa hukum dia? Wajib? Harus? Haram. Okey, yang terakhir, nombor 10. Hukum menyegerakan berbuka puasa setelah masa waktu maghrib. Sunat. Okey, alhamdulillah semua. Okey. Tahniah saya ucapkan semua bagi respon yang baik, partisipasi yang baik. Okey. Semua memang tahu tentang hukum-hukum puasa ni, tapi sama-sama kita top up lagi ilmu tentang puasa ni. Mana yang kita tak tahu, kita boleh tambahkan lagi, insya-Allah sama-sama lepas ni. Jadi itu sahaja perkongsian untuk saya hari ni. Saya minta maaf jika ada kekurangan, jika ada yang tak faham ataupun dan sebagainya. Okey, semoga kita dapat berjumpa di lain hari, insya-Allah.